Prof, sebentar tadi kita sudah kupas dengan pakar-pakar lain, pakar perlembagaan dan sebagainya. Kita faham, kita sudah pun sedikit sebanyak faham proses undang-undang, perlembagaan dan sebagainya. Itu selepas ini apa? Itu kita sudah pun jelas. Tapi dengan Prof, saya nak fokus aspek politik pula. Kerana sekarang sudah berbalik kepada permainan nombor. Numbers game. Jadi dari segi percaturan politik, semua parti dan individu yang ada selepas ini, mereka sudah tentu ingin mempersembahkan calon masing-masing kepada Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong untuk diangkat menjadi Perdana Menteri dan juga kerajaan yang baru. Daripada segi permainan angka ini, Prof, segala strategi, percaturan, perbincangan, apa yang kita boleh jangkakan dalam masa 1 atau 2 hari ini? Okey, dalam masa beberapa hari ini sudah pasti parti-parti yang terlibat akan memainkan peranan mereka sedaya upaya untuk menarik sokongan untuk menyokong cadangan calon Perdana Menteri mereka masing-masing. Ini merupakan satu perkara yang sangat dinamik, sangat panas dan juga ia akan berakhir pada saat-saat akhir hinggalah dibawa di hadapan Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sehinggalah detik itu saya kira barulah proses tarik-menarik itu akan berakhir. Jadi ini merupakan sesuatu perkara yang dinamik dalam politik, sama juga dengan peletakan jawatan Perdana Menteri. Kalau kita lihat di UK, David Cameron kalah undi usul Brexit dari itu kan. Jadi beliau meletak jawatan. Kali ini kita lihat dalam konteks ini, Perdana Menteri apabila menawarkan kepada pihak pembangkang DAP PKR untuk pelbagai yang sebenarnya yang telah dibentang di undang-undang di peringkat era PH itu sendiri, tapi cuma apabila berada di satu peringkat yang akhir barulah dipersetuju dan ini agak terlambat. Ini juga sebenarnya mempengaruhi undi-undi yang akan diterima oleh sokongan mana-mana calon bakal Perdana Menteri nanti. Mereka akan nilai juga faktor-faktor tersebut, mengapa saat akhir barulah mengenai penghadkan jawatan Perdana Menteri, sedangkan ketika berkuasa dulu, Ogos tahun lepas, undang-undang itu ditarik balik oleh kerajaan PN sendiri. Jadi masing-masing akan menggunakan pelbagai cara, pelbagai naratif, pelbagai perspektif untuk menarik sokongan penyokong ataupun simpati yang baru di kalangan parti lain. Ini merupakan proses yang sangat rapuh antara satu sama lain dan juga sudah pasti ada janji-janji politik terhadap mana-mana parti politik sekiranya menyokong pihak-pihak tertentu. Apapun, kita mengharapkan walaupun mereka saling tarik-menarik menggunakan pelbagai naratif, kita tidak mahu perkara ini diumpat dengan pelbagai bentuk seperti politik wang dan sebagainya. Pemilihan tersebut perlulah berdasarkan integriti, perlu lahir dengan rasa tanggungjawab. Yang penting untuk pastikan agar menangi pandemik ini lebih berkesan, menangi ekonomi dengan lebih baik lagi. Ini merupakan cabaran yang perlu dijadikan isu sebelum mendapatkan sokongan antara satu sama lain. Pada masa yang sama, perlu ada naratif bagaimana mengimbangkan aliran vaksin, aliran lockdown ini dengan langkah SOP yang lebih bertanggungjawab dilakukan. Ini juga perlu dijadikan naratif dari segi bagaimana Perdana Menteri baru itu boleh membuat dengan lebih baik lagi untuk negara kita. Ya, Prof, tentu itu adalah matlamat yang utama. Tapi sekarang ini kita tidak boleh lari daripada hakikat bahawa kita sudah perlu melihat kepada permainan angka. Sudah bermula permainan angka sekarang. Dan kalau kita lihat taburan kerusi ahli parlimen mengikut parti, mengikut coalition dan sebagainya dalam Dewan Rakyat, mungkin ramai yang tahu bahawa tidak ada satu calon yang cukup majoriti sekarang. Serupa dengan situasi yang kita berdepan ni pada Januari dan Februari tahun lepas ketika kerajaan jatuh pada ketika itu. Dan pada ketika itu, oleh sebab tidak ada satu calon yang ada majoriti yang kukuh, yang jelas, berlaku kerjasama politik yang sebelum ini kita tidak sangkakan, tapi berlaku kerana mereka terpaksa lakukan untuk cukupkan majoriti. Situasi sama hari ini. Tidak ada satu calon yang ada majoriti yang jelas dan kukuh dalam 220 ahli parlimen untuk membentuk kerajaan.
Jadi adakah kita jangkakan perkara sama mungkin berlaku? Iaitu kita lihat kerjasama yang mungkin tidak kita sangka ataupun kerjasama yang tidak tradisional antara parti-parti yang pada asalnya macam seteru tapi mereka perlu bekerjasama kali ini untuk mencukupkan kerusi. Okey, kalau kita lihat, bila kita lihat daripada persepsi, kalau Pakatan Harapan memerintah, pelbagai persepsi kononnya Pakatan Harapan ini banyak didominasi oleh parti bukan Melayu, walaupun tak benar. Jadi ini dijadikan naratif ataupun metos. Dikala Pakatan Harapan, Perikatan Nasional pula memerintah, kononnya ia lebih dilihat kerajaan Melayu Islam naratifnya dan kurang melihat kepada kepelbagaian kaum. Jadi kalau kita melihat kepada dua konsep tersebut antara Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, sebenarnya kita kena belajar daripada kesilapan Pakatan Harapan, kita belajar daripada kesilapan Perikatan Nasional, iaitu kita mengambil jalan tengah. Jalan tengah tu ialah kita perlu meraihkan pelbagai parti, pelbagai warga itu berdasarkan populasi kaum sebenar di Malaysia. Jadi ia memerlukan pelibatan daripada etnik lain yang seimbang. Kalau Malaysia sekitar 60% bumi puteranya, yang bukan bumi puteranya sekitar 30 lebih peratus, maka parlimen kabinet di negara kita perlu mencerminkan realiti tersebut. Saya kira kerjasama merentasi kaum itu perlu ada. Merentasi sama parti itu sudah ada. Sebab ini merupakan zaman politik baru, zaman globalisasi yang tidak melihat kepada isu semata-mata kepada etnik dan agama semata, tetapi kepada politik, kepada takbir urus yang lebih baik, isu kecekapan dan sebagainya. Jadi berdasarkan perkara ini, perjanjian perbekalan dan keyakinan itu, saya kira CSA itu boleh diteruskan oleh Perdana Menteri yang baru dengan memberikan peruntukan misalnya yang sama ada pembangkang ataupun kerajaan. Perkara-perkara yang baik ini perlu dilaksanakan tanpa mengira etnik. Itu adalah kemungkinan ideal yang kita mahukan demi kebaikan rakyat, Prof. Tapi pada masa yang sama, kita lihat situasi politik kita hari ini dan juga sejak beberapa bulan dan tahun yang lepas. Adakah kita terlampau idealistik untuk mengharap bahawa kerjasama bipartisan secukupnya boleh kita capai kali ini dengan ada CSA, Confidence and Supply Agreement dan sebagainya, bermaksud parti-parti yang mungkin seteru atau lawan boleh letak tepi dulu perbezaan mereka dan bekerjasama untuk mendirikan kerajaan yang lebih inklusif dari segi parti, dari segi jantina, dari segi kaum untuk memastikan sekurang-kurangnya sehingga PRU15 kerajaan pentadbirannya tidak akan terganggu. Adakah ini adalah penyelesaian yang ideal, tapi adakah terlampau idealistik untuk kita jangka akan berlaku pada ketika ini? Saya kira desakan untuk mengadakan CSA itu bukan sesuatu yang baru. Malah ketika Perikatan Nasional itu mula ditubuh, sudah ada suara-suara untuk meminta supaya CSA itu dilaksanakan. Tapi ia dipandang sepi oleh Perikatan Nasional. Sehinggalah 2-3 hari lepas diambang mereka tidak ada meneliti, barulah mereka membuat tawaran secara terbuka di dalam siaran langsung di televisyen. Saya kira sudah setahun lebih terlambat. Sepatutnya dimulakan pada awal. Jadi untuk kita bergerak ke depan, kita perlu menjadikan perkara itu asas untuk kerajaan baru ini, kerajaan berteraskan rakyat ini, untuk memastikan keadilan tersebut yang menjadi punca ataupun asas untuk persediaan yang sama rata kepada semua parti dan semua pihak pada PRU akan datang. Kita tahu Istana Negara telah mengeluarkan surat bahawa pilihan raya umum tak mungkin diadakan dalam masa terdekat ini kerana kes COVID semakin tinggi. Walaupun dikatakan hospital semakin kurang, hakikatnya kes COVID itu 20,000, 19,000 itu setiap hari. Jadi bagi mendapatkan fokus kepada pandemik dan ekonomi ini, wajarlah perjanjian perbekalan keyakinan itu diterima oleh semua dengan hati yang terbuka. Dan bukannya pada saat akhir ketika majoriti itu sudah tiada. Ini sudah terlewat. Jadi tadi saya rumuskan bahawa kerajaan baru nanti, kerajaan rakyat yang baru itu nanti, dia perlu belajar daripada kesilapan Pakatan Harapan, belajar juga dengan kesilapan Perikatan Nasional supaya tidak mengulangi kesilapan tersebut dan bergerak ke depan. Dan kita kerjasama pelbagai parti rentas etnik itu perlu kita mulakan pada masa sekarang ini
untuk kita menerima hakikat bahawa di Malaysia satu etnik saja tidak dapat menjadikan sebuah kerajaan itu stabil. Ia memerlukan penyertaan pelbagai parti yang lain. Saya kira MCA MAC itu tidak mewakili masyarakat China dan India. Kerana yang memberikan kemenangan kepada parti MCA dan MAC itu ialah kebanyakan orang Melayu. Jadi kalau mungkin bukan tidak mewakili kaum Cina dan India, tapi mungkin tidak mewakili mereka secara keseluruhannya. Adil untuk dikatakan, Prof? Ya, tidak mewakili keseluruhannya. Yang menyokong kemenangan MCA dan MIC kita lihat dalam PRU lepas itu lebih kepada undi Melayu. Jadi kita kena belajar dari sejarah. Kalau dulu SPP merupakan parti pembangkang di Sarawak, kemudian bagaimana ia menjadi parti kerajaan di bawah sekali mentadbir bersama sehingga kini. Sama dengan parti-parti seperti DAP misalnya, PKR misalnya. Kita boleh bawa parti semua itu untuk bekerjasama. Yang pentingnya mereka perlu buangkan imej-imej seperti DAP dengan imej kononnya bersifat terlalu kecinaan. Bagaimana mereka menetralkan imej tersebut? Ini penting sebab kita perlu belajar daripada kesilapan Pakatan Harapan, belajar dari kesilapan Perikatan Nasional. Jadi apabila sudah ada pengajaran ini, kali ketiga ini kita tidak akan terjebak dengan kesilapan yang sama. Dalam usaha berterusan untuk kita menambah baik dan mematangkan demokrasi kita, betul kita perlu belajar daripada kesilapan-kesilapan yang terdahulu. Perikatan Nasional juga tidak sempurna, ada kesilapan. Pakatan Harapan juga tidak sempurna, ada kesilapan. Seperti yang Prof sebut sebentar tadi, apa sahaja kerajaan baru yang ditubuhkan ini perlulah tidak mengulangi kesilapan yang sama supaya kita tidak berdepan dengan episod satu lagi ke mulut politik dalam masa setahun akan datang dan tidak akan habis dan akan merugikan rakyat. Dan kesilapan itu Prof mengatakan antaranya adalah tidak memperjuangkan kerjasama bipartisan dengan lebih mantap sebelum ini ataupun kepelbagaian representasi kaum dan jantina di dalam pentadbiran, Prof. Tapi itu berlaku adil, Pakatan Harapan ada representasi kaum dan jantina yang agak besar dalam kerajaan dahulu dan bipartisan mungkin boleh ditambah baik, tapi mereka berjaya menjayakan setengah perkara yang memerlukan kerjasama bipartisan seperti undi 18 dahulu. Ya, betul. Betul. Saya setuju. Banyak sebenarnya reformasi yang dibuat oleh Pakatan Harapan. Undi 18, penghadkan jawatan Perdana Menteri. Tetapi apabila diambil alih oleh Perikatan Nasional, tiba-tiba saja undi 18 itu misalnya Hadi Awang kata ia pengaruh budaya Barat. Manakala Menteri Undang-Undang pula menyatakan penghadkan jawatan Perdana Menteri tidak perlu. Jadi perkara ini kita lihat apabila tidak dilaksanakan hingga majoriti akhirnya sudah menunjukkan mereka tak ada majoriti, barulah mereka kembali kepada inisiatif tersebut. Jadi ini memberikan kemarahan bukan saja daripada musuh politik mereka, tapi juga undi atas pagar masyarakat awam, masyarakat sivil dan sebagainya. Jadi kita perlu mengambil iktibar daripada ini supaya kita bergerak ke depan, memastikan kepimpinan kita lebih baik, dasar kita lebih baik dan kita tidak melelengahkan sesuatu yang baik itu. Kita kena segerakan misalnya undi 18, undang-undang anti lompat tersebut bukan ketika apabila hayat politik kita nampak majoriti dia jelas hilang. Okey, itu antara matlamat kita. Itu adalah the eventual goal. Itu kita faham. Kita memastikan segala perubahan dan penambahbaikan kita lakukan ini bersifat lebih jangka panjang supaya ia tidak akan mengulangi kitaran yang sama untuk kita memastikan rakyat tidak akan rugi dengan kemulut politik yang berpanjangan. Prof, kita akan sambung ini selepas ini. Kita faham Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri caretaker sudah pun tiba untuk sidang media beliau. Kita terus saja ke sana. Putrajaya. Terima kasih. Live? Oh. Tak apa. It's live. Okey, ini adalah feed langsung yang kita terima daripada pejabat Perdana Menteri, sidang media Perdana Menteri. Kita faham perbincangan masih lagi dilakukan dan kita terus saja dengan Prof. Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi dahulu kerana Perdana Menteri akan memulakan sidang media
selepas ini dan kita akan mengikutinya selepas ini. Prof, saya mahu berbalik kepada Prof. Kita bincang berkenaan dengan matlamat-matlamat jangka sederhana dan panjang kita. Tapi saya mahu berbalik kepada situasi realistik dan realiti sekarang juga. Sekarang, sekali lagi, ia berbalik kepada numbers game. Dan siapa yang akan mempunyai nombor majoriti yang cukup. Kalau kita lihat taburan kerusi-kerusi ahli parlimen sekarang ini, sekali lagi tak ada siapa yang ada majoriti yang jelas. Apa antara wildcard, faktor yang luar duga yang Prof jangkakan yang boleh menentukan hala tuju kemulut politik ini, yang boleh menentukan siapa, parti mana, gugusan mana, calon mana yang akan diangkat jadi Perdana Menteri? Kerana ada yang mengatakan salah satu wildcard adalah UMNO, 15 orang ahli parlimen UMNO yang menarik sokongan kepada Perikatan Nasional sekaligus membantu menumbangkan kerajaan dari segi majoriti. Mereka juga boleh pilih untuk ke kanan atau ke kiri atau ke mana dan mereka mungkin menjadi kingmaker. Adakah mereka 15 ahli UMNO ni kingmaker? Adakah mereka wildcard dan apa lagi wildcard yang kita jangka dalam proses untuk menentukan siapa yang ada majoriti? Siapa yang akan jadi Perdana Menteri seterusnya? Kira dalam konteks dalam politik kita ini, kita lihat ada berapa perkara yang menjadi penentu. Yang pertama kita lihat dalam konteks undi kepada sebelah Pakatan Harapan, sejauh manakah sokongan parti pejuang, parti warisan terhadap untuk mencalonkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Ini sangat menentukan. Yang kedua, sejauh manakah 15 MP UMNO ini yang menolak Perikatan Nasional ini akan menyokong kepimpinan Anwar Ibrahim. Jadi ini juga jadi faktor yang memberi impak kepada pencalonan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sama juga di pihak UMNO, siapakah calon daripada pihak UMNO itu, dia perlu kembali kepada perkara asas. Yang pertama, ia perlu dicalonkan oleh parti tersebut, bukannya individu itu sendiri ataupun oleh parti lain. Jadi dalam konteks ini, siapakah calon dicalonkan oleh parti UMNO itu sendiri. Misalnya, sekiranya UMNO mencalonkan Tengku Razali, sudah tentu ia mempertimbangkan faktor sejauh manakah Tengku Razali ini boleh diterima oleh parti lain. Maksudnya diterima oleh parti DAP, PKR dan sebagainya. Sebab saya kira dengan situasi politik yang agak getih ini, campuran kerajaan unity ini tidak dapat dielakkan. Jadi sejauh mana ia boleh diterima, calon-calon tersebut diterima. Kalau misalnya memilih Isyamuddin misalnya, Hussein sebagai calon, sejauh mana diterima oleh komponen-komponen yang lain. Yang ini akan menjadi timbang tara, calon yang dipilih itu akan menentukan penerimaan oleh parti-parti lain. Yang penting calon yang dipilih itu dapat diterima oleh bukan saja oleh parti-parti dalam komponen itu, tapi boleh diterima untuk bekerjasama oleh parti yang bukan komponen mereka. Adakah kita ada calon-calon sedemikian daripada semua pihak, daripada mungkin Blok UMNO, BN dan juga Pakatan Harapan, calon yang boleh transcend parti, yang boleh diterima oleh parti lawan sekalipun? Dua-dua belah pihak, adakah mereka mempunyai calon itu? Okey. Yang pertama, kita perlu lihat kedudukan Pakatan Harapan ini sangat solid. Pencalonan kepada Saudara Anwar Ibrahim oleh PKR, oleh Amanah, oleh DAP ini sangat kuat. Kita kena hormati jumlah sokongan yang begitu besar daripada blok parti itu sendiri. Yang kedua, kita melihat Tengku Razali Hamzah daripada UMNO. Beliau merupakan juga mantan timbalan Perdana Menteri, dia mantan Menteri Kewangan. Kita lihat beliau mempunyai watak yang boleh menyatukan semua parti yang lain. Jadi saya kira kedua-dua calon sebegini merupakan satu yang mula difikirkan oleh rakyat Malaysia. Dan kita kena lihat kelompok mana yang melihat. Adakah generasi muda, generasi yang berparti atau tanpa parti. Yang penting ia dapat diterima oleh rakyat Malaysia. Namun apabila disebut dua misalnya calon tersebut, kita lihat ia akhirnya terletak pada budi bicara yang di-Pertuan Agong untuk menentukannya berdasarkan sokongan-sokongan apa yang dinyatakan perkara 43 2A itu, bahawa yang dipercayai mendapat sokongan majoriti bagi membergusikan jemaah menteri. Jadi kita kira
akhirnya terpulang kepada kebijaksanaan yang Jabatan Agung untuk menentukan calon yang terbaik yang beredar yakin mendapat majoriti. Sebagaimana pernah berlaku ketika pembentukan Perikatan Nasional dahulu. Ya, Prof. Itu betul. Bercakap satu lagi berkenaan dengan itu kita serahkan kepada kebijaksanaan Yang Bertuan Agong berdasarkan lunas undang-undang. Tapi bercakap berkenaan dengan elemen-elemen yang boleh memberikan perbezaan, boleh memberikan majoriti ataupun diyakini ada majoriti kepada seseorang calon atau gugusan parti itu selain daripada dijangka UMNO 15 ahli parlimen yang mungkin boleh menyatakan sokongan mereka kepada A atau B. GPS juga satu elemen komponen yang agak menarik. Saya yakin Prof ini adalah satu topik yang dekat di hati Prof berkenaan dengan GPS ini. Mereka juga wildcard yang agak signifikan, 18 kerusi di parlimen. Apa yang kita berjangka berkenaan dengan strategi GPS? Di mana mereka akan berdiri dalam kemelut ini? Okey, saya kira sokongan GPS ialah untuk menstabilkan politik negara. Sekiranya mana-mana pihak mendapat sokongan yang banyak dan juga boleh memberikan manfaat kepada negeri Sarawak, misalnya GPS menyokong kepimpinan Perikatan Nasional dengan lebih kuat apabila membenarkan cukai SST itu terhadap Petronas di Sarawak. Jadi Sarawak mendapat matlamat SST itu hampir 3 bilion. Jadi apakah tawaran terbaik pada menteri baru itu yang boleh dilakukan kepada Sarawak? Apakah yang boleh dilakukan oleh calon Perdana Menteri kepada isu penjajahan Malaysia 1963? Apa dia tawarannya? Kalau kepimpinan Mahyudin ketika saat akhir berkuasa menawarkan kepada PKR, DAP khususnya perkara-perkara tersebut, kenapa dia tidak tawarkan lagi sokongan Sarawak pada hari tersebut? Maksudnya dia tawar apa perkara berkaitan perkara 63 yang akan mereka berikan. Ini mungkin terlupa ataupun take for granted bahawa GPS akan sudah sokong mereka. Tapi ini juga perlu dipertimbangkan oleh calon Perdana Menteri itu. Macam mana mereka menarik sokongan daripada GPS? Adakah mereka akan teruskan membenarkan SST itu terus berlangsung? Itu yang pertama. Sejauh manakah penglibatan Sarawak dalam hak-hak perkara 1963 itu lebih baik daripada Perikatan Nasional. Lebih baik daripada apa yang ditawarkan Pakatan Harapan. Jadi inilah yang perlu ditawarkan, naratif yang perlu dibawa oleh calon Perdana Menteri ini. Bukan hanya mementingkan nombor saja, bila sudah dapat nombor, melupakan pembangunan di Sabah dan Sarawak. Jadi ini perkara yang perlu dipertimbangkan, diberi perhatian oleh calon Perdana Menteri itu, perlu tahu apa masalah punca menyebabkan Sarawak kurang berpuas hati dengan layanan daripada Kuala Lumpur. Ini perkara asas yang perlu dijawab dan apa yang dimahu rakyat. Jadi Prof berpendapat, adakah selamat untuk mengatakan bahawa Prof berpendapat bahawa GPS lebih praktikal daripada gugusan-gugusan lain yang mungkin apabila mereka mahu menyokong, mereka mengambil kira juga sentimen penyokong. Ada juga secara jujurnya mengambil kira sentimen kepartian, perkauman dan sebagainya. Tapi GPS sangat praktikal. Siapa sahaja yang boleh memberikan tawaran yang paling baik, mungkin itu yang mereka sokong. Tawaran bukan dari segi perkara-perkara yang tak elok, tapi tawaran dari segi apa polisi yang mereka akan perjuangkan. Adakah mereka akan perjuangkan teks petroleum dan sebagainya? Adakah itu akan menjadi motivasi utama GPS untuk membuat keputusan mereka? Kerana mereka, sekali lagi, sangat signifikan dalam parlimen. 18 kerusi. Mereka boleh menentukan. Okey. Saya lihat memang tawaran yang GPS pertimbangkan apa yang baik untuk Sarawak. Bukannya nak jawatan timbalan Perdana Menteri, bukan. Mereka nak apa yang baik. Tawaran SST itu ialah untuk kepada kerajaan negeri Sarawak. Dan manfaat itu dapat memberikan nikmat kesenangan hidup kepada rakyat Sarawak dalam bentuk pembangunan. Dan kita tahu Sarawak ini banyak membantu federal pula. Dari segi beberapa kementerian pusat. Walaupun bukan tanggungjawab Sarawak, tapi atas dasar apabila Sarawak mendapat pembangunan yang sedikit, apa-apa yang rakyat mereka bantu, misalnya, Sarawak turut membantu. Misalnya pada bidang keselamatan. Ini merupakan perkara tambah nilai yang Sarawak berikan apabila mereka menyokong kepada pusat tersebut dan pusat kena sedar, kerajaan pusat sedar bahawa
dengan kebaikan, keikhlasan Sarawak itu, mereka perlu memberikan perhatian yang lebih kepada Sarawak ini. Bagaimana untuk memberikan beberapa perkara yang menjadi isu Sarawak. Misalnya, hak-hak tentang isu perkara mengenai UMNO misalnya. Isu UMNO 1958 yang telah diperjuangkan oleh kepimpinan Sarawak sebenarnya. Itu perlu diberikan perhatian. Jadi mereka tidak boleh melihat tawaran bersifat jawatan timbalan Perdana Menteri ke apa, itu bukan keutamaan Sarawak. Sarawak lebih kepada manfaat yang bersifat menyeluruh. Manfaat yang bisa memberikan kepentingan khusus kepada negeri dan pembangunan negeri Sarawak. Bukannya jawatan. Ya, lebih praktikal dan bukan sentimental. Prof, satu soalan terakhir sebelum kita berhenti rehat seketika. PRN Sarawak juga sudah dekat. Sejauh manakah faktor PRN ini akan mempengaruhi keputusan oleh GPS? Kerana ramai yang mengatakan bahawa mereka perlu ada dalam kerajaan persekutuan untuk memastikan ia kekal efektif, pentadbiran dan suara mereka kekal efektif. Dengan PRN pun semakin dekat. Sebesar manakah ini akan menjadi faktor dalam keputusan yang GPS akan buat dalam 18 kerusi parlimennya? Okey, memang mana-mana kerajaan yang ada atau government of the day sangat penting membantu menambahkan lagi kemenangan besar kepada pilihan raya negeri Sarawak. Ini juga merupakan faktor yang diambil kira oleh Sarawak untuk memastikan mereka dapat kembali memenangi pilihan raya negeri Sarawak dengan lebih baik lagi. Tapi pada masa yang sama juga, apabila berlakunya pandemik COVID-19, pergerakan sosial itu mula dibataskan, maka pengaruh Kuala Lumpur terhadap Sarawak itu dia semacam agak terbatas. Sama ada di Putrajaya sebagai pembangkang ataupun kerajaan, ruang untuk mereka bergerak berkempen ke Sarawak juga menjadi terbatas. Jadi saya kira ini bukan satu faktor utama. Sebaliknya lebih kepada faktor pemberian pembangunan, memberikan impak ekonomi yang lebih besar kepada Sarawak.